Jadi dalam surah Baqarah ni dah ada 7 ayat. Ni ayat yang ke-7. Bermakna ayat ya ayyuhallazina amanu yang ke-7 yang ada di dalam surah Baqarah. Jadi banyak surah Baqarah dia banyak panggil kita orang-orang beriman. Sebab dia surah yang turun di Madinah. Bila turun di Madinah maka banyaklah seruan orang-orang beriman untuk kita amalkan, buat. Sebab dia bila ya ayyuhallazina amanu ni dia ada suruhan, dia ada larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah USJ 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Kita berdoa agar Allah SWT tambahkan kita dengan tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita lama tak jumpa dalam arena kuliah subuh ni. 2 bulan tak datang, tak sempat hadir. Jadi pada bulan ni kita kembali dapat menyambung kuliah tafsir kita yang tonti lama. Elok kita sambung kembali, syukur kepada Allah, dan kita dah sampai kepada ayat yang ke-7, iaitu tafsir ya ayyuhallazina amanu yang ke-7, iaitu ayat 254 surah Al-Baqarah. Sebab dalam ayat surah Baqarah ni banyak ayat ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu itu dia ada banyak tempat dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Baqarah ni dah ada 7 ayat. Ni ayat yang ke-7. Bermakna ayat ya ayyuhallazina amanu yang ke-7 yang ada di dalam surah Baqarah. Jadi banyak surah Baqarah dia banyak panggil kita orang-orang beriman. Sebab dia surah yang turun di Madinah. Bila turun di Madinah maka banyaklah seruan orang-orang beriman untuk kita amalkan, buat. Sebab dia bila ya ayyuhallazina amanu ni dia ada suruhan, dia ada larangan. Bila Allah panggil kita ya ayyuhallazina amanu ni, dia nak suruh kita buat ataupun dia nak suruh kita tinggal. Dua tu saja. Sebab tu dia panggil. Sebab tu dia suruh kita dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sampai ayat itu, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah, belanjalah, sedekahlah, dermalah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 254 surah Al-Baqarah. Jadi Allah suruh infak sebelum sampai hari itu. Jadi bermakna sehari nyawa dikandung badan, maka kita boleh infak, kita boleh sedekah, boleh derma, buat kebajikan, buat charity, untuk tunjukkan kita punya responsible kita, CSR kita, yang dipanggil sebagai tanggungjawab sosial, tanggungjawab kita kasih sayang ihsan kepada sesama insan. Tidak kira infak itu sama ada sunat ataupun infak yang wajib. Infak yang sunat dia panggil sebagai zakat. Infak yang sunat, infak yang wajib namanya zakat. Infak yang sunat dinamakanlah derma, sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi itu dia suruh kita ambil kesempatan. Macam kita berada di dalam bulan bulan Zulhijjah ni, infak itu ialah dalam buat korban lah. Kerana kita buat korban bukan untuk kita saja, tapi kita buat adalah untuk nak berkasih sayang dengan kita menginfakkan daging, dengan kita bersedekah dan menghadiah daging korban kita itu kepada saudara-saudari kita yang memerlukan terutamanya, dan yang sebagai hadiah itu yang kedua. Jadi di antara falsafah korban, nombor satu ialah taqarrub, nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu nombor satu sekali. Tujuan kita pakai ambil bahagian di dalam korban, nombor satu kerana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana Allah SWT suruh buat benda tu, nombor satu niat kerana nak dekatkan diri kepadaku. Apabila kamu sanggup korban, keluarkan duit untuk infak, beli bahagian lembu 850, 900 ke, demi menyahut perintahku. Tu nombor satu. Niat kita, falsafahnya taqarrub ila Allah. Kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah anak Adam pun disuruh berkorban. Watlu alaihim naba abnai Adam iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lan yutaqabbal minal akhar. Bacalah kisah Nabi Adam, anak Nabi Adam. Bacalah kisah kepada mereka, yakni kepada umatmu wahai Muhammad, kisah anak Nabi Adam. Tak kala mereka berdua berkorban, diterima dari salah seorangnya dan ditolak daripada salah seorangnya. Dikatakan diterima daripada Habil, ditolak daripada Qabil. Jadi tujuan disebutkan korban di dalam ayat itu, iz qarraba qurbanan. Korban tu makna mendekatkan diri. Korban makna qarib. Qarib makna qariba, makna dekat.
So kita disuruh oleh Allah Ta'ala berkorban itu kepada anak-anak Adam tu untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, falsafahnya kita infak korban ni, sanggup kalau dia infak lah tu, termasuk dalam ayat ni lah. Sebelum mati, bila masuk bulan korban, kita jangan lepaskan diri kita buat korban. Jangan biar ia berlalu tanpa kita ambil bahagian. Sebab rugi, tak tahu tahun depan boleh ke tak lagi buat. Dan Ustaz selalu kempen bahawasanya ibadat korban ni ibadat yang membawa pulangan yang besar. Kerana Nabi janji sekali tanduknya, sekali dengan kukunya dan sekali bulunya akan menjadi hasanah, akan menjadi pahala. Jadi tuan-tuan, kita awak keluar sikit pendapatan dunia, awak balik pendapatan akhirat yang bilion, trilion. Tak tahulah berapa jumlah bulu. Bulu kita pun kita tak tahu dah berapa. Tambahlah bulu kambing, bulu lembu. Nah, kerja sampai mati hidup balik pun tak selesai kira bulu ni. Nah, jadi hidup kira bulu ni, tapi Tuhan dia tahu jumlah bulu. Sebab dia yang buat. Kita yang duduk atas badan kita, bulu-bulu yang ada atas badan kita ni, kita pun tak tahu jumlah dia. Mati 20 kali hidup balik pun tak tahu jumlah. Tapi Allah dia tahu berapa. Nah, berapa lai. Begitu tepat. Dengan jumlah yang betul. Sebab dia tahu. Maka tuan-tuan, Allah kata dia nak bagi kat kita pahala tu lah. Pahala trilion, tak tahulah infinity. Kalau tak ambil kesempatan, rugi. Kalau kedah ditambah lagi, rugi mampus. No? Kan tekat rugi sikit-sikit. Rugi sampai mampus terus. No? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, bab tu lah. Kadang Ustaz ceramah Ustaz kata, bangla hak kerja patron. Boleh buat tiap-tiap tahun. Tak pernah miss tanpa gagal. Without fail. Kita hak beribu gaji tak boleh buat. Leceh sungguh. Command spirit. Maka tuan-tuan, sebab itu kena buh dalam agenda utama. Masuk korban, aku tak boleh lepas peluang untuk buat korban. Kadang mereka tuan-tuan daripada belasan tahun lagi mereka kata kami tak pernah gagal. Sampai mereka kerja, sampai mereka keluar main Malaysia apa semua. Ini kena mengaji, kena belajar daripada orang-orang luar tu dipanggil ta'arufu. Kita nak ambil semangat mereka tu dalam membesarkan syiar agama tu. Sebab tu kadang-kadang yang duk pergi buat haji pun di kalangan mereka Pakistan Bangla ni, kadang mereka lebih muda jamaah mereka banding dengan kita. Kenapa? Mereka kata mereka setkan dalam hidup mereka agenda utama, selesaikan kefarduan dulu dalam hidup kami. Lepas selesai fardu, barulah fikir yang lain. Maka tuan-tuan, yang kedua, tasyakur. Hikmah ataupun falsafah korban ialah tasyakur. Tasyakur berarti nak bersyukur lah. Tanda syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menutup tahun. Setiap tahun dia duduk di bulan 12. Syukuran kita menjalani kehidupan di tahun itu dengan baik. Dengan berbagai nikmat. Dengan berbagai-bagai anugerah Allah, kurniaan Allah kepada kita, kita tutup dengan Allah Ta'ala suruh kita buat korban, infak sebagai tanda syukur di atas segala nikmat yang telah dia berikan kepada kita sepanjang tahun. Kita bersyukur dengan nikmat hidayah, dengan nikmat irsyad, nikmat imdad, nikmat apa lagi tuan-tuan? Nikmat yang dibagikan kepada kita, maka kita syukur dengan cara kita infak balik kepada jalan Allah dengan kita buat korban dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah untuk falsafah korban ialah untuk tahabu, kasih sayang. Bila kita buat korban, falsafahnya ialah untuk kita berkasih sayang. Hadiah menghadiah, sedekah menyedekahkan daging-daging korban kita itu, dengan demikian mewujudkan rasa kasih cinta di antara sesama kita. Sebab tu dia kata hak kepada peserta korban itu
Kalau dia nak ambil semua sekali untuk diagihkan pun silakan. Masjid tak halang sikit abuk. Silakan. Pasal apa? Sebab itu memang hak kamu. Kamu nak bina hubungan kasih sayang di antara kamu. Peserta tu lah. Dia nak hadiah kat siapa, dia nak sedekah kat siapa. Hak tu leluasa kamu, wahai peserta. Kami tolong urus buat saja. Kalau itulah kehendak kamu, kami tak boleh halang. Sebab yang berhak, orang yang awak keluar duit tersebut. Adapun kami masjid hanya urus saja. Kami bukan ada hak apa pun. Kalau peserta nak macam tu kita bukan boleh buat pandai. Orang yang keluar duit, dia ada hak. Kita hanya urus saja. Maka kalau dia nak ambil ke semua, dia kata semua bahagian saya nak agih sendiri. Okey, no problem. Nah, ambil, bagi kat dia. Nah, tidak jadi masalah. Sebab dia kata saya nak agih sendiri, nak bagi-bagi sendiri sebab kerana nak bina hubungan kasih sayang. Sebab tu dipanggil yang ketiga, falsafah korban ialah untuk tahabu. Tahabu maknanya kasih sayang. Tahabu daripada perkataan hub, maknanya saling kasih mengasihi. Tujuan dia untuk kita saling, tu falsafah daripada korban. Haji pun sama juga, tahabu. Ya, bila kita pergi sana untuk kita mengenali antara satu sama lain dan untuk kita berkasih sayang antara saudara sesama Islam. Itu di antara matlamatnya. Jadi tak ada ibadat yang Tuhan suruh melainkan matlamatnya ialah kasih sayang. Melainkan ianya adalah untuk tahabu. Tahabu makna berkasih sayang. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi kata, tahadu tahabu, saling hadiah menghadiah, ianya akan menjadikan kita saling kasih mengasihi. Tak rajin bagi hadiah, dia jatuh hati. Orang jadi kasih kat kita. Nah, kita tackle, sentuh hati dia. Dengan kita beri hadiah, dia pun beri hadiah kat kita. Saling hadiah menghadiahi. Itu Nabi kata akan membawa kepada saling kasih mengasihi. Itulah matlamatnya, falsafahnya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, falsafah korban itu kita ambil daripada ayat ini juga, yang mana Allah suruh kita infak sebelum sampai hari tak ada guna lagi syafaat, rakan karib, kawan karib tak boleh tolong kita. Dan hari itu juga hari yang Allah Ta'ala sifatkan tidak ada jual beli, la bay'un fihi, tak ada jual beli. Hari yang penuh dengan kesukaran, hari yang manusia tidak peduli lagi siapa rakannya, siapa adik-beradiknya, siapa pun dia sudah tidak ambil peduli, sebab semuanya pakat nak selamat diri masing-masing. Jadi sebelum sampai hari itu, Allah suruh kita infak. Maka Al-Quran menyarankan pengikutnya untuk berinfak. Jadi Al-Quran menyuruh kita umat ni, pengikut dia ni, supaya infak. Banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita infak. Antaranya yang lebih kurang dengan ayat ni adalah ayat dalam surah Al-Munafiqun yang selalu juga kita dengar tok imam kita baca. Wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat ni sama lebih kurang, infaklah pada jalan Allah itu sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Perkataan mimma tu cukup memberikan kita pengajaran. Allah bukan suruh infak semua. Mimma makna sebahagian. Ada yang silap baca, dia kata separuh, setengah. Ustaz tegur dia bukan separuh. Mimma tu makna sebahagian. 1/8 zakat. Ada yang kita panggil apa nama, kalau zakat padi
1/10, 1/20. Dia ada yang hujan, ada yang pam. Dia ada beza. Kalau zakat 2.5, bukannya semua 100%, 2.5 saja. Itulah maknanya sebahagian. Ada yang pergi faham mimma tu dia pergi baca separuh. Dia kata, Ustaz kena bagi separuh. Kalau dapat 100 income, kena bagi 50. Dia kata, Ustaz tak cukup pula. Parah dia. Hak dia, keperluan dia lebih pada tu. Dia kata ni kalau saya impak separuh, tinggal kat saya separuh, tak lepas pula nak uruskan hidup. Itu kata hang silap. Bukan kata separuh. Sebahagian mimma tu bukan separuh. Nis baru separuh. Nus atau nisfu Sya'ban. Nisf tu makna setengah. Ni bukan setengah. Mimma tu tab'id al-ba'du. Lit-tab'id maknanya lil-ba'du. Al-ba'du makna sebahagian. Ada yang 25, ada 1/10, ada 1/20. Jadi tu maksud ayat mimma, sebahagian, bukan semua. Semua ni macam tak munasabah. Pasal apa? Kita pun nak hidup juga. Nak ada keperluan kita, nak belanja kita dan nak pinak kita. Kalau Tuhan suruh infak semuanya sekali pada jalan Allah, kita nak makan apa? Allah dia suruh kita hak munasabah, hak logik. Dia tak suruh buat hak tak logik. Suruh buat logik belaka. Hak munasabah. Maka dalam ayat ini sebut, dia kata sebelum datang kepada kamu kematian. Jadi berinfak sebelum mati. Hak tadi sebelum datang hari yang tak ada lagi jual beli. Tak ada lagi, lebih kurang sama lah sebelum mati lah. Sebelum kita nak sampai hari itu, hari yang tak ada jual beli, hari yang tak ada kasih sayang, tak ada lagi kaum kerabat, adik-beradik. Hari yang tidak ada lagi pertolongan daripada kaum kerabat, adik-beradik, melainkan amal kita saja. Itu tu nak sampai situ tu mana? Mati dulu lah. Jadi nak infak, nak apa pun sebelum mati. Sebab apa? Sebab orang yang nazak, ketika mana nak mati, dia ni nanti akan minta ke Allah sambung nyawa bang 1 saat, 2 saat, 3 saat. Nak buat apa? Nak sambung nyawa sikit ni. Minta talian hayat. Talian hayat sikit, ya Allah, minta lah bagi panjangkan sikit usiaku, nyawaku. Buang 2-3 saat, 2-3 minit. Nak buat apa? Nombor 1 dia kata, nak bersedekah. Itu dia. Tak buat lain lah. Sambung 2-3 saat tu nak bersedekah. Pasal ulama kata ibadat paling mudah sedekah. 2-3 saat boleh buat. Ibadat lain tak boleh 2-3 saat. Nak buat gena tak sempat. Tapi sedekah ni tuan-tuan boleh. Kerana dia kalau arahan sikit boleh dah. Dia kira dia infak lah pada waktu nazak tu. Ibadat yang paling mudah nak buat ketika nazak, infak. Masih nyawa di kandung badan tu, nak abang kata sebelum datang mati tu. Ada nanti dia kata bila kita tak buat, dekat-dekat nak mati minta sambung nyawa. Nak buat apa sambung nyawa ni? Nak bersedekah. Tu tanpa pasal duk nyawa panjang dulu, duk sihat segak berang, duk buat apa? Allah kata. Sebab tu Tuhan tak layan. Fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Dan yang kedua baru nak buat amal soleh. Padahal sedekah tu pun amal soleh. Tapi Allah spreadkan, asingkan sedekah tu lain. Menunjukkan kepada kita bahawa nombor 1, ulama kata dia senang. Amal soleh yang lain payah sikit nak buat. Dia perlu semayang, nak kena wuduk, kadang dah tak larat dah. Nazak nak buat yang lain tak larat dah. Yang ibadat amal dari sudut harta tu yang mudah. Kita hanya kalau arahan bagi tahu wasiat dan sebagainya. Boleh. Munasabah, relevan untuk dilakukan sedekah ni ketika di hujung nyawa tu. Yang kedua, lumayan. Sebab tu dia tak minta buat yang lain. Sebab dia nampak ibadat yang paling lumayan ialah sedekah. Infak. Paling lumayan di dalam agama kita, sedekah. Sebab tu tuan-tuan, apa saja Allah, Nabi SAW bagi tahu pahala sedekah. Senyum, pahala sedekah. Kita suap anak bini kita makan, pahala sedekah.
bersama dengan isteri pun Nabi kata pahala sedekah. Semua tu dia pahala sedekah. Pasal apa? Pahala sedekah ni pahala yang besar berbandingkan pahala lain. Solat pun tengok, mana ada pahala besar sangat, 27 kali ganda. Tak ada sampai berlipat-lipat kali ganda, tak ada. Yang kata sedekah tu yang luar biasa. Sampai ada beberapa kategori pahala sedekah. Ada yang satu dibalas 10. Ada yang satu dibalas 700 kali ganda. Ada yang sedekah dia berlebih pada 700. Ikut suka dia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh lipat gandakan kepada siapa yang dia suka. Jadi bermakna banyak pakej pahala sedekah ni dia. Dan pahala sedekah ni dia besar, lumayan. Sebab itulah orang nak mati nazak ni dia tak minta nak buat hal lain. Dia minta nak bersedekah. Sebab dia nampak dah Tuhan tunjuk pahala sedekah di bayangan mata dia, tu yang dia minta nak bersedekah tu. Nah? Jadi sebab tu dua punca pasal ayat ni dalam dekat nak mati Tuhan sebut orang yang nak mati ni depa minta nak bersedekah, dan nombor 2 depa minta nak buat amal soleh. Lepas nombor 2 baru nak buat amal soleh. Kalau panjang lagi umur, kalau takkan nak sambung 1 saat, 2 saat, 3 saat badan yang sedekah ya. Hak lain tak ada nak buat. Bismillah. Maka Tuhan jawab apa tuan-tuan? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Aku sama sekali tak akan menangguhkan, tak akan beri sambung nyawa, tak akan berikan penangguhan terhadap nyawa kamu, terhadap usia kamu. Walan tu makna nafyul lil abad. Selama-lamanya aku tak akan bagi. Tak usah duk minta. Kalau sampai jam dia, sampai ajal dia tak cepat saat, tak lewat saat, janji dah sampai. Dan bila janji tu dah sampai, Tuhan kata, hang tak usah duk minta, aku tak layan, aku tak perkenankan. Walan yuakhirallah. Allah sama sekali tak akan menangguhkan ajal kamu. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila sampai ajal. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah kata Allah tahu dah apa yang hang buat sebelum hang mati. Segala yang kamu lakukan dalam rekod aku, Allah kata tak usah duk minta-minta. Kalau ada lah sedekah. Sebab itu aku suruh sedekah sebelum mati. Sebelum kita, sebab tu di antara sedekah paling baik ialah sedekah ketika sehat. Ketika kita duk berharap nak kaya. Waktu tu kita sedekah. Tu sedekah paling afdal. Dia kata, sadaqatun inda sahihin. Ketika kita sihat, segak bugak. Duk tengah kuat. Bersedekah. Sihat. Dan kita bersedekah itu takhshal fakhra wa ta'mulul ghina. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis, sedekah terbaik itu waktu bila? Waktu kamu takut jadi fakir dan ketika kamu duk berharap jadi kaya. Waktu tu, waktu duk tengah gila tu. Gila nak kaya, gila nak mewah dan takut jatuh miskin. Waktu tu juga kita bersedekah. Waktu tu Nabi kata waktu yang paling afdal. Dia ada 3 Nabi sebut dalam hadis tu. Nombor 1, ketika kamu sihat, segak bugak, bersedekah. Yang kedua, ketika kamu takut jatuh miskin, kamu bagi juga. Walaupun duk sayau dalam keadaan krisis keuangan, ekonomi, tapi kita sanggup keluar juga. Itu nombor 2. Nombor 3, wa ta'mulul ghina. Kamu duk berharap, duk bercita-cita nak kaya, tapi sanggup bagi juga. Sayanglah nak keluar, duk harap, duk ada angan-angan, agak cita-cita nak beli tu, nak beli ni, tiba-tiba sanggup buat keluar juga. Itu Nabi kata waktu yang paling afdal lah, terbaik. Allah Ta'ala akan bagi pahala lebih lah. Sebab melawan perasaan kita tu, kita membenam nafsu kita tu, kita ikut wahyu, kita ikut ayat, kita beriman dengan ayat. Sebab itu sedekah maknanya membenarkan janji Allah tu.
Kita sanggup walaupun duk tengah duk bercita-cita kaya, walaupun duk tengah takut jatuh miskin, walaupun tengah duk sihat, segak bugak, boleh buat macam-macam duit yang kita ada tu, tapi kita ambil sebahagian bagi pada jalan Allah. Itu tanda kita membenak, jujur. Kita benak dengan Allah. Kita jujur dengan Allah Ta'ala. Kita percaya. Sedekah ni makna, sedekah makna percaya. Kita betul-betul percaya, membuktikan kita ni percaya dengan janji Allah. Itu kita sanggup bagi. Sanggup sedekah. Itu tanda orang yang benar dengan iman. Itu tanda orang yang membenarkan iman dia. Sedekah ni satu bukti. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Burhan makna keterangan, affidavit. Burhan tu, sedekah itu makna burhan. Burhan tu keterangan, bukti-bukti yang kita boleh tampilkan di depan Allah nanti. Apa bukti imanmu? Apa affidavit imanmu? Sedekahlah. Itulah bukti iman kita. Jadi makna sedekah, daripada perkataan sedekah tu makna apa? Sedekah makna benak. Sebab itu ketika kita tengah sihat, ketika kita takut miskin, ketika kita bercita-cita nak kaya, kita boleh infak, kita boleh sedekah. Itulah tandanya kita membenarkan janji Allah. Tanda kita orang yang percaya kepada iman kepada Allah, janji-janji Allah Ta'ala. Siapapun yang tidak menjalankan kewajipan infak ini, menyesal ya, mati tuan-tuan. Kita tengok tu dia ruginya. Aku dulu mampu nak buat korban tapi tak buat. Tepuk dahi. Sebab apa? Ketika maut menjemput, sentiasa akan memohon supaya diberi kesempatan untuk mengerjakan infak yang ditinggalkan. Baru dia teringat, banyak tak buat lagi. Baru dia tahu hak segala dia himpun, dia sayang, tak mau belanja tu, yang dia duk taruh untuk dunia dia, tak mau belanja pada jalan Allah tu, dia tiada manfaat akhirat. Tapi kalau dia buat, ambil kesempatan, bila masuk musim korban, dia buat korban. Bila masuk musim zakat, dia buat zakat. Bila masuk apa saja ada musim dalam tahun ni, Tuhan set kita. Tapi dah lepas musim-musim ni, kita pergi lepas gitu ya, rugi ya. Dia bukan nak main pula tahun depan pula tu, musim dia tu. Bukan kita tahu tahun depan kita boleh masuk ke tak boleh masuk lagi. Bulan korban ni. Jadi tu yang jadi tepuk dahi tu. Ayo amal apa semua keluar tu. Seandainya perkara itu dapat diwujudkan, kerana yang berlalu itu tetap berlalu, dan yang akan datang itulah yang harus dihadapi. Itu dia. Yang berlalu, the past is past. Yang pi dah. Hak namai ke depan tu. Maka dia berasa sayau, dia tak ada teman. Dia berasa takut, dia nak mati, tak ada infak, tak ada derma. Masa tu dia terbayang, ya Allah, yang kekal, yang akan bersama aku tak ada. Yang duit tu semua akan ku tinggalkan. Baru dia tahu. Yang ku cari, yang ku himpun tu semuanya tak ada makna. Kalau semua asetku dihimpunkan, apa yang ku himpunkan selama hidupku, untuk membeli satu saat, itulah nilai satu saat. Berapa bilion trilion yang kita himpun, nak dapat nyawa satu saat, sanggup belanja. Harganya nilai dunia itu sesaat saja. Segala aset kita, segala kekayaan kita nak bayar satu saat untuk kita disambung nyawa, sudah tidak ada harganya. Baru kita tahu, tak ada apa yang kuduk cari, tak ada apa yang kuduk himpun. Masa tu baru sedar tak ada apa. Baru tahu Allah duk habaq lama dah, yang hang buat tak tahu pasal apa. Buat dek saja, buat pekak saja. Pasal apa? Nak mati dah baru nampak. Allah kata tak sah duk merapulah. Aku tahulah apa yang hang lakukan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang hang lakukan. Amalan ekonomi, amalan harta aku tahu. Amalan hati aku tahu.
Amalan fizikal badan kita pun dia tahu. Semua amalan dari 3 tu lah. Amalan qalbu, niat. Amalan fizikal, solat, zikir, sebagainya. Baca Quran, tu fizikal lah. Dan amalan harta, aku tahu semua. Amalan harta tu sedekah, infak, amal dipanggil. Termasuk haji, korban dan sebagainya. Semua tu harta juga. Haji dia campur harta dengan badan sekali. Semua pergerakan haji tu bukan ada baca tu. Semua bergerak ya. Niat bergerak. Baca-baca semua sunat. Tak ada bacaan dalam haji. Jalan, pusing, tawaf, baling. Baling bukan ada. Melontak tu. Baling di Kedah tu kan. Baling. Melontak. Baling, punggai semua bahasa Kedah ni baling saja berlambak-lambak. Dia ada punggai, dia ada tuju, dia ada apa lagi tau? Lempak. Macam-macam. Bahasa baling tu saja ada macam-macam perkataan. Nah. Tuan-tuan bisa dengar, tu tahulah punggai. Ponggal ada aku no. Atau orang-orang India ni punggai ni mana baling punggai. Ha? Ha. Bahasa macam-macam baling saja tu pun. Nah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, melontak pun bukan ada baca. Bismillahirrahmanirrahim tu sunat. Kalau hang tak baca pun tak apa. Tak. Zikir semua sunat. Dia niat, lepas tu bergerak, berjalan. Itulah dia ibadat haji dan umrah. Fizikal. Qauli tak ada. Dia lebih kepada perbuatan badan. Berjalan. Disebut semalam ni, sa'i saja 7 tu ada 3 kilometer lebih. 3.5 gitu. Tu sa'i saja. Kemudian kita pergi nak melontar jamrah tu daripada Muassim tu 4.9 pi. 4.9 balik. 5 kilo pi, 5 kilo balik. Tapi daripada kemah kita nak pergi ke tempat melontak tu jauh. Daripada tauk kita orang Malaysia ni 2 terowong. 2 bukit langkah. Dia kita kemah 90 lebih ke atas tu. Indonesia lagi jauh daripada kita. Mereka kuat lagi daripada kita. Mereka ke depan lagi. Di kemah mereka. Hak dekat-dekat dia bos apa? Dia bos geng dia. Geng-geng jangan Arab-Arab dia daripada Dubai apa semua duduk dekat-dekat tu lah. Jalan sikit sampai Jamrah. Kita lepas bukit Muassim baru dia bos kita. Tu yang kadang-kadang kata bos kami pula belah-belah dekat Arab. Bos jauh hampa dah dekat lah. OIC boleh lah kita mesyuarat dengan Salman. Dengan ni anak dia Muhammad. Dia panggil apa dia tahu? Muhammad bin Salman, MBS. Kalau boleh deal dengan dia, bagi kami ni Asia ni pergi duduk dekat pula dengan Jamrah, bagi hampa pula Tuan Arab duduk jauh. Saya kita dia pergi bos jauh sangat, 2 terowong tu. Tak boleh kata ni tukar bagi kita dekat pula, hampa pergi duduk jauh pula. Bagi adil lah. Ni dah bos kita bully kita pula. Boleh dah lah kita jauh nak pergi beribu kilo. Naik kapal terbang tu apa ribu. Pergi sampai sana pula tu dia kena jalan 4.9 nak pergi melontak. Balik 4.9 pula. Yang tu tepi dia ada yang kata dia boleh upah orang tua kita upah melontak. Tak boleh pergi dah. Mereka nak pergi tak boleh dah jalan. Jauh. Ada sekali Ustaz bawa orang tua tu. Sekali ya melontak jamrah pertama ya. Jamrah Aqabah. Hari 10 ya dia ikut. Hari 11, 12, 13 dia tak ikut dah. Dia upah anak dia ya melontak. Pasal apa anak dia pergi tak? Dia kata dia tak boleh pergi lah. Pasal nak berjalan tu tak larat. Maka tuan-tuan tu yang kata ibadat fizikal. Tapi dah keluar dah lah. Mal pun haji tu dah beli tiket bayar tabung haji dah ni. Dah 30,000 ada yang bayar 15,000 dan sebagainya. Dia tak dapat lari. Allah kata aku tahu semua tu. Ibadat kamu. Tak usah duk minta nyawa sama-sama nyawa lah. Aku tahu dah. Kalau sambung pun kalau aku bagi tempoh lagi hang tak buat juga. Hang minta ya dah dapat lupa. Kata Allah sambung lagi 10 tahun. Duk macam tu juga. Tak buat juga. Aku tahulah apa yang kamu kerjakan. Adapun orang kafir, tak ada langsung lah. Dalam cerita orang kafir pula, ni cerita orang beriman yang tak infak. Tu dalam surah Munafiqun tu.
Mereka menyesal, mereka minta sambung nyawa, nak infak, nak sedekah. Cerita orang kafir pula. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab. Fayaqulu alladhina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Orang kafir pula, bila dia tengok azab makin dekat, dia tengok langit hitam, dia tengok banjir kuih naik tinggi, dia nanti minta ke Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, tolong sambung nyawa kami sikit. Nak buat apa? Kami nak ikut Nabi. Kami nak ikut dakwah Nabi. Kami nak menyahut seruan Nabi Muhammad. Nabi apa-apalah. Nabi Lut ke, Nabi Hud ke, Nabi Saleh ke. Kami nak ikut seruan Nabi kami. Dekat nak mati dah baru nak ikut seruan Nabi. Masa duk sihat, masa duk kuat, dia tak ingat Nabi, dia tak kenal Nabi dia. Dia melawan, dia bantah, dia ketegak, dia degil. Tapi bila nak mati, barulah dia kata, kami nak menyahut seruan Nabi kami. Nombor dua apa dia? Kami nak ikut Nabi-Nabi kami, Rasul-Rasul kami. Nak ikut, nak follow. Awalam takunu, Allah Ta'ala kata kat dia, pada orang kafir ni, bukankah kamu telah bersumpah dulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kan pasal apa yang kamu, Allah Ta'ala tempelak mereka balik, tampak mereka balik dengan satu jawapan, bukankah dulu hampa kata tak akan hilang, kamu tak akan musnah? Bukankah hampa dulu tak percaya, hampa ingat hampa boleh tongkat langit? Gitulah maksud. Bukankah dulu hang kata hang boleh tongkat langit, hang tak mau buat baik, hang duk ingat hang boleh tongkat langit? Gitulah bahasa nak terjemah bagi faham. Allah Ta'ala tempelak balik. Bukan dulu kata tongkat langit, bukan kata dulu kata tak mati, tak hilang, kamu semua boleh survive tanpa perlu kepada sedekah-sedekah apa semua ni. Hebat kan dulu, hebat sangat kan dulu. Allah kata gitu. Lah baru tahu langit tinggi rendah. Gitulah bahasanya nak terjemah. Baru hantar langit tinggi rendah no. Dulu hang tak mau no sedekah, lah baru hantar. Gitulah maksud. Jadi tu sebelum sampai Allah nak bubuh kita lagu tu, maka kita sedekahlah, infaklah tuan-tuan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tu jawapannya. Jawapan dari Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 11. Jadi Allah kata tak sah duk minta lah, aku tak akan layan. Bila sampai ajal, aku tak layan dah. Jadi tujuan Allah baca siap-siap ayat ni bagi tahu kat telinga kita siap-siap supaya kita jangan buat perangai tu. Sampai dah orang kata apa? Dekat dengan ajal nak habis dah barulah teringat. Jangan buat macam tu. Orang beriman dia bersiap sedia awal. Isti'adad liyaumir rahil. Bersedia sebelum berangkat. Dengan nak berangkat baru nak bersedia. Orang tua-tua kita pun buat peribahasa. Nak terberak baru nak korek lubang. Tak. Itu dipanggil bahasa. Dia panggil menunjukkan tak bersedia, tak ada perancangan, tak ada agenda. Dah nak mati berangkat dah, barulah teringat. Nak buat tu, nak buat ni. Masa duk sihat segak bugak, tak ambil ingat, tak berebut. Masa tu baru nak berebut. Tak dan dah. Dan ayat dalam surah yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ni orang yang nak pergi syurga, yang seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada takut, ada harap. Itulah sedekah. Kita ada takut ke Allah, kita ada harap ke Allah, itulah punca kita boleh sedekah. Dorongan yang menjadikan kita
Sanggup sedekah ialah dorongan daripada rasa takut dan dorongan daripada rasa terharap kepada Allah. Itulah menyebabkan kita sanggup korban. Kita sanggup buat keluar duit yang kita cari, yang kita dapat, yang kadang-kadang kita kata, oh bukan senang, kena bersusah payah, kena struggle untuk nak dapat. Tapi bila Allah minta, kita sanggup bagi. Kita tak pandang lah susah payah kita nak dapat harta tu. Kita tak pandang lah demi untuk harapan kita supaya Allah senangkan kita di sana. Allah bagi kita syurga luas langit dan bumi. Jadi tuan-tuan lah. Jadi ya kot dekat tu wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.